Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak sambung lagi ya. Tajuk kita ya, sains tingkatan 5 KSSM, daya dan tekanan 8.1 tekanan dalam bendalih. Dan hari ni kita nak bincang tentang prinsip Bernoulli. Standard pembelajaran 8.13 menjelaskan perkaitan hal laju bendalih dengan tekanan. 8.14 berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Okey, apa dia prinsip Bernoulli ya? So prinsip Bernoulli ya, kita boleh katakan bahawa bendalih yang bergerak dengan hal laju tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada satu kawasan tersebut. Ya. Jadi kita boleh secara rumusannya kita boleh kata bahawa apabila laju tinggi, tekanan dia rendah. Apabila laju dia rendah, tekanan dia tinggi. Ya. So kita tengok aktiviti seterusnya lah. Hubung kait antara hal laju bendalih dengan tekanan. So, ya, bekas yang pertama ni ya, mengandungi air setinggi H dan kita ada 3 tiub ya, yang dilabelkan dengan A, B dan C ya. Dan di hujungnya aliran air ni ditutup lah ya. Jadi oleh kerana air tidak mengalir ya, ketiga-tiga tiub ni paras air dia adalah sama. Okay, ini sebenarnya adalah bekas tube ventri ya. Tube ventri ni kita boleh melihat secara aktiviti ya. Aktiviti untuk kita melihat hubung kait antara hal laju bendalih dengan tekanan. Okay. Jadi di sini tube ventri ni dia punya tube ya, diameter dia adalah sama sajalah untuk aliran air ni ya. Jadi apa berlaku apabila kita buka tube ya, ataupun penutup di bahagian hujung ni ya. Jadi apabila kita buka penutup di bahagian hujung ni ya, maka aliran air tu ya, dia akan mengalir lah ya, seperti gambar rajah di bawah ni. Jadi apabila air itu mengalir ya, paras pada tiub A, B dan C ni dah tak sama ya. Jadi kalau kita tengok kat sini ya, bahagian A ni tiub dia lebih tinggi paras air dia, diikuti B dan C. So kenapa begitu ya? Jadi ini terjadi kerana berlakunya aliran air ya, pada bekas inilah ya, ataupun tube ventri ni ya. Jadi aliran air mula-mula dia mengalir secara perlahan ya. Jadi kawasan A ni laju dia adalah rendah, maka tekanan dia adalah tinggi mengikut prinsip Bernoulli ya. Maka paras air dia paling tinggilah ya. Okay, diikuti dengan B ya dan juga C. Okey, di C ni ya, laju dia paling tinggilah kerana aliran air apabila dia mengalir semakin jauh dia akan semakin laju ya. Jadi apabila laju tinggi ya, maka tekanan dia adalah rendah mengikut prinsip Bernoulli. Sebab itu di bahagian C ni ya, paras air dia paling rendah ya, kerana tekanan dia rendah disebabkan aliran air dia lebih laju ya, berbanding dengan B dan juga A. So sebab itu paras air dia kalau kita tengok semakin menurun ya. Okay, seterusnya kita nak tengok pula tube ventri yang berbeza dari segi diameter dia untuk aliran air ya. Jadi kalau kita tengok dekat Q ni ya, kawasan dia adalah sempit ya. Jadi ya, apabila kita masukkan air ya dan kita buka klip di hujung ni ya, dan air tu akan mengalir ke sinki lah ya. So apa berlaku pada tube ventri ni ya? Jadi paras air dia ya jadi tak sama ya. Kalau kita tengok di bahagian X ni ya, lebih yang bahagian tube X ni lebih tinggi lah ya, iaitu kawasan aliran air di bahagian P. Okey, diikuti R dan paling rendah ya pada kawasan Q ya, iaitu tube Y ya. Jadi kenapa begitu ya? Ini kerana kawasan yang sempit laju dia paling tinggi ya. Jadi kat sini ya, cikgu dah ringkaskan laju dia paling tinggi di Q
Diikuti R, sebab R ni air dah mengalir semakin jauh ataupun dah lama ya. Dan akhir sekali P lah ya, kelajuan dia paling rendah sebab mula-mula air mengalir. Okey, dari segi tekanan pula sebaliknya ya. Tekanan paling tinggi adalah di bahagian P, sebab tu paras air di kawasan tube X ni tinggi. Okey, diikuti R ya. Dan last sekali adalah Q ya. Kerana Q laju dia paling tinggi, maka tekanan dia paling rendah. Menyebabkan paras air yang naik ni adalah paling rendah ya, berbanding kawasan tube X dan juga tube Z. Okay. Ini bagi tube venturi yang ada ruang yang sempit di antara tube tersebut lah ya. Okey, ini pula tube venturi yang kita terbalikkan ya. Kalau dua keadaan tube venturi tadi ya, dia punya kawasan dia adalah sama, dengan satu lagi ada sempit di bahagian tengah ya. Sempit tu tak kisah sebenarnya bahagian tengah ke, bahagian awal ke ataupun bahagian hujung ya. Jadi kita tahu yang sempit tu laju dia adalah tinggi. So yang ini tube venturi diterbalikkan. So apa yang mengalir ya? Kalau tadi air yang mengalir, sekarang yang mengalir adalah udara. So apa berlaku pada aliran air yang ada dalam bekas ni, di mana tube venturi ni kita telah terlangkupkan dalam bekas yang mengandungi air. Jadi kalau kita tengok ya, paras air paling tinggi di kawasan PB. Okey, diikuti PC ya, dan last sekali PA. Okey, kenapa begitu ya? Jadi yang mengalir masuk ini adalah udara. Jadi sama je mengikut prinsip Bernoulli ya. Apabila ya aliran udara ni mula-mula masuk, laju dia adalah rendah ya, maka tekanan dia adalah tinggi. Tekanan apa? Tekanan udara lah. Nampak ruang udara ni besar. Jadi air dapat naik sikit je lah. Okey, itu yang berlaku. Okey, di bahagian tengah ni pula ya, kita tahu dia adalah ruangan sempit. Ya, maka laju udara di sini adalah tinggi, paling tinggi, dan tekanan dia paling rendah. Jadi kalau kamu tengok ruang udara ni kecil ya, cikgu dah tandakan ni. Okey, ruang udara ni kecil, maka tekanan air tu dapat naik tinggi sebab tekanan udara ni adalah rendah. Okey, begitu juga dengan di kawasan PC ni lah ya. PC ni ya, aliran udara dah semakin jauh, maka dia lebih laju berbanding dengan PA, tetapi kurang berbanding dengan PB ya. Maka tekanan dia berada di tengah-tengah ya, di antara PB, iaitu lebih tinggi pada PB tetapi lebih rendah daripada PA. So cikgu dah ringkas kat sinilah ya. Okey, laju paling tinggi kawasan PB, kawasan sempit. Okey, diikuti yang PC sebab aliran air dah lama mengalir, dan paling rendah kelajuan dia adalah PA. Okey, tekanan sebaliknya. Tekanan PA paling tinggi. Okey, diikuti PC yang bahagian ketiga ni, dan last sekali tekanan paling rendah adalah PB. Jadi kesan daripada tekanan udara ni, itulah yang berlaku pada aliran air di bahagian bawah, iaitu di dalam kawasan takungan. Ya, sebab tu yang kawasan PB ni air paling tinggi lah sebab tekanan udara dia rendah. Nampak ruang yang kosong ni adalah rendah. Okey, begitu jugalah dengan tube yang lain ya. Jadi di sini kita dapat jelaslah hubungan antara laju berdalih dengan tekanan mengikut prinsip Bernoulli ya, laju tinggi tekanan rendah secara ringkasnya, dan laju rendah tekanan tinggi ya. Okey, sekarang kita nak tengok aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian. Okey, pertama kita tengok pada bentuk sayap kapal terbang ya. Jadi sayap kiri kanan kapal terbang ni ya, ni gambar sebenar dia. Sebenarnya adalah berbentuk aerofoil. Okey, apa dia bentuk aerofoil? Okey, ni dia bentuk aerofoil ya. Bentuk aerofoil ni dia melengkung di bahagian atas dan di bahagian bawah ni hampir lurus ataupun hampir rata. Okey. Jadi apabila dia melalui aliran udara ya, maka ya di kawasan yang melengkung ni ya, aliran udara dia berhalaju tinggi, menyebabkan berlakunya tekanan yang rendah. So bila berlaku keadaan macam ni ya, maka di bahagian bawah yang lurus ni halaju dia adalah rendah,
maka tekanan tinggi. Okey. Jadi kesan ketidakseimbangan ni berlakulah daya angkat. Ya. So daya angkat ke mana? Ke atas lah. Ya, sebab tekanan tinggi ni di bahagian bawah. Ya. Maka bila daya angkat ni ke atas, memudahkan untuk kapal terbang untuk terbang lah. Ya. Terbang ke atas. Ya. Dan daya angkat yang dihasilkan oleh sayap sebuah kapal terbang ni sebenarnya dia terhasil daripada dua keadaan. Ya. Pertama, dari segi bentuk aerofoil. Atau cikgu dah cerita dah. Ya. Laju tinggi bahagian atas, tekanan dia rendah. Okay. Bahagian bawah pula laju rendah, tekanan dia tinggi menyebabkan ketidakseimbangan ni menyebabkan berlakunya daya angkat. Itu bentuk aerofoil tu sendiri. Okay. Yang kedua ialah sudut serang. Okay. Sudut serang mana? Sudut serang yang ni lah. Yang ditanda merah ni. Ya. Jadi boleh tengok tiga keadaan sayap ni. Jadi sudut serang pun memainkan peranan yang tertentu. Okay, pada sudut serang yang tertentu, ya, daya angkat juga bertambah. Ya. Jadi kalau kamu tengok kat sini, ini sudut serang yang kecil. Okay, yang kedua ni sudut serang dia lebih besar daripada yang pertama. Dan yang ketiga ni sudut serang dia paling tinggi. Ya. Berbanding yang kedua dan yang pertama. Jadi apabila sudut serang dia tinggi, ya, maka daya angkat yang dihasilkan juga lebih tinggi kerana perbezaan laju di bahagian atas dengan di bahagian bawah tu lebih besar dia punya perbezaan. Okey. Jadi itulah yang berlaku apabila sudut serang itu dibesarkan, maka sayap kapal terbang itu akan memperolehi daya angkat yang lebih besar lagi. Ya. Okay, ini adalah aplikasi pada sayap kapal terbang. Jadi siapa yang pernah naik kapal terbang, tengok di bahagian tingkap dekat dengan sayap, kamu boleh nampak sayap itu diubah mengikut keadaan, sama ada untuk naik ataupun untuk diturunkan. Ya, jadi bila untuk naik dia akan tambahlah sudut serang tu. Ya, dan untuk turun, ya, dia akan kurangkan supaya memudahkan untuk dia mendarat. Okay, kita tengok seterusnya aplikasi kereta lumba. Ya, kereta lumba ni pula, kalau sayap kapal terbang tu bentuk aerofoil dia melengkung di bahagian atas, ya, bahagian bawah tu adalah hampir lurus. Tapi kereta lumba, ya, dia ibaratkan bentuk aerofoil yang songsang. Okay, seperti gambar sebelah ni. Cikgu dah songsangkan gambar ni. Ya. Jadi bentuk aerofoil ni sebenarnya di bahagian mana? Di bahagian belakang kereta lumba ini dengan di bahagian hadapan dia. Ya. Jadi sebenarnya di bahagian bawah dia ni sebenarnya berbentuk melengkung seperti aerofoil, bentuk aerofoil terbalik lah. Ya. Maka di bahagian bawah yang melengkung ni laju dia adalah tinggi. Ya. Maka tekanan dia rendah lah. Ya. Dan di bahagian atas ni, ya, kita pun boleh nampak lah aliran udara di bahagian bawah ni dia lebih rapat. Atas ni dia lurus dan agak jauh. Dan di bahagian yang lurus ni laju dia rendah, tekanan dia tinggi. Bila tekanan tinggi di bahagian bawah, maka, ya, kereta lumba ni dia lebih stabil. Dia mantap di bawah lah. Maksudnya bila dia laju, dia tidak mudah melambung. Ya. Okay. Walaupun kamu tengok bila laju dia melambung juga, itu lain lah. Ya. Tapi maksudnya bila keadaan tekanan tu ke bawah, ya, menyebabkan dia lebih stabil, ya, apabila dia laju. Ya. Dia mantap di bahagian bawah untuk dia berlumba. Okay, itulah kegunaan bentuk aerofoil songsang ni pada kereta lumba. Okey, seterusnya kita nak tengok pada penunu Bunsen. Ini penunu Bunsen lah. Ya. So, apa berlaku sebenarnya di bahagian dalam? Di bahagian dalam ni sebenarnya kalau kita nampak, ya, kita tengok kat sini, aliran untuk gas ni adalah sempit. So, untuk penunu Bunsen dia menyala, mestilah gas ni bercampur dengan udara lah. Ya. Barulah dia menghasilkan pembakaran. Ya. Gas ni bahan api lah. Ya. Jadi apabila aliran gas ni melalui kawasan sempit, apa berlaku ialah laju dia adalah tinggi. Ya. Dan tekanan dia adalah rendah di bahagian dalam. Menyebabkan di kawasan luar ni jadi tinggi. Sebab bila ada perbezaan tekanan, di bahagian dalam dia adalah rendah, okay, automatik di bahagian luar dia adalah tinggi. Maka udara, di atmosfera akan masuk ke dalam lubang tu
bercampur dengan gas dan menghasilkan pembakaran yang lengkap. Cuma lubang pada penunuh bangsa ni kita boleh laraskan lah ya, berapa banyak udara yang kita nak masuk bagi berlakunya percampuran antara udara dengan gas ya. Okay, itu yang berlaku pada struktur penunuh bangsa ya, yang kita selalu gunalah di makmal untuk membuat eksperimen. Okay, seterusnya kita nak tengok ya kegunaan sayap pada helikopter, iaitu kipas dia. Bukan sayap di sini, kipas dia lah. Helikopter ni sebenarnya dia ada dua kipas, satu di bahagian atas, satu di bahagian bawah ya. Jadi kita tengok yang di bahagian atas ni ya. Jadi bentuk dia pun sama ya, iaitu melengkung di bahagian atas ya dan hampir lurus di bahagian bawah. Ya, tujuan dia supaya atas ni ya laju dia tinggi ya, tekanan dia adalah rendah. Bahagian bawah ni laju dia adalah rendah, tekanan dia adalah tinggi. Maka dia akan menghasilkan daya angkat di kedua-dua belah kipas dia ya. Jadi ini memudahkan untuk dia terbang di angkasa ya. Jadi sebenarnya helikopter dia memang ada dua kipas, bahagian atas dan di bahagian bawah. Okay, di bahagian belakang itu ekor dia. Okay, ini sebenarnya tujuan dia untuk dia berpusing ya, kiri dan kanan, dan juga untuk dia statik di udara ya. So helikopter dia boleh statik di udara untuk melakukan tugas-tugas dia lah ya, sama ada menyelamat ya, menurunkan tentera, payung terjun dan sebagainya lah ya. Jadi kapal terbang tak boleh, dia tak boleh statik ya. Sebab tu pada helikopter dia ada dua kipas ya, di bahagian atas dan di bahagian ekor dia ya. Jadi inilah kegunaan prinsip Bernoulli pada helikopter. Okey, ni kita boleh tengok aliran udara pada kipas dia sebenarnya. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pada drone ya. Di drone pun sama jugalah ya. Dia melengkung di bahagian atas ya, di bahagian bawah dia hampir lurus ya. Jadi kita tengok kita tengok salah satu di kipas dia. Atas ni aliran udara dia adalah tinggi, maka tekanan dia adalah rendah ya. Jadi apabila berlaku begitu, maka terhasillah daya angkat ke atas untuk dia terbang lah. So ini adalah drone. Drone ni dah semakin meluas kegunaan dia sekarang ya. Biasanya orang guna untuk ambil gambar di bahagian atas ya, dia lebih cantik, dia lebih menyeluruh. Tetapi sekarang drone dah banyak kegunaan dia. Ada orang gunakan untuk menyembur racun serangga bagi kawasan ladang yang luas secara lebih cekap lagi. Ada yang gunakan untuk menabur benih ya, dan sebagainya lah. So dalam bidang pertanian dah mula digunakan teknologi drone ini. Bukan saja untuk mengambil gambar lah ya. Kalau ambil gambar menggunakan drone dia cantik lah, sebab nampak di bahagian atas view dia lebih luas ya dan lebih menyeluruh ya. Okey, yang ni pula ya ada segi keselamatan ya. Jadi di stesen kereta api ya memang dia ada garisan kuning ni ya. Seperti stesen kereta api ni lah ya, di kawasan Jerantut ni. Jadi ya penumpang ya dikendaki ya berada ya sebelah garisan kuning ni lah, tak boleh melebihi daripada garisan kuning ni. Ya, kenapa begitu? Ya, kenapa penumpang kena jaga ya di mana dia berada, di mana dia berdiri ya pada stesen kereta api ni, terutama apabila kereta api lalu ataupun berhenti di kawasan dia ya. Ini kerana sebab kereta api ni dia laju ya. Bila dia laju, maka laju dia tinggi lah ya, maka tekanan dia adalah rendah. Kita boleh tengok aliran udara ni ya dekat dengan penumpang ni. Okey, bila dah begitu, automatik pada penumpang ni ya, berdekatan dengan penumpang ni, aliran udara dia adalah rendah ya, dia punya kelajuan dan tekanan dia tinggi. So apa berlaku kalau tekanan tinggi? Penumpang ni dia boleh tertarik ya, jatuh ya, kena pada kereta api. Ini sangat bahayalah ya. Sebab itu kita ya sebagai penumpang ya kena pandai ya menjaga keselamatan diri ya, dan patuhilah arahan keselamatan yang telah disediakan
di stesen tersebut, ya. Jadi yang ni kena berhati-hati, ya. Okey, begitu jugalah di kawasan jalan raya, contohnya di highway, ya. Kenapa di highway mudah berlaku aksiden sendiri, ya? Aksiden sesama kenderaan ataupun dia aksiden sendiri. Okey. Jadi kalau kita tengok, ya, di highway biasanya kenderaan adalah laju, ya. Lebih kurang 110-120 km, ya. Itu dia punya sepatut had dia lah. Tapi ada yang lebih lagi lah, ya. Jadi apabila kenderaan ini laju, masing-masing laju, ya, dan dia berdekatan, ya, di bahagian tengah ni ruang dia adalah sempit di antara kereta dengan lori ni, menyebabkan di bahagian tengah ni aliran udara dia adalah laju. Okey, bila laju tekanan dia adalah rendah. Okey, bila dah begitu berlaku tidak keseimbangan tekanan udara, ya, menyebabkan bahagian lori di satu sisi lagi, ya, dengan bahagian kereta ni di bahagian sisi luar dia lah kita kata, ya, tekanan dia, aliran udara dia adalah rendah, tekanan dia adalah tinggi, menyebabkan tekanan tinggi di bahagian lori ni, di bahagian luar dia, dengan tekanan tinggi di bahagian kereta di bahagian luar dia juga. Kalau kita tengok, ya, side dia lah, ya, kiri, katalah yang lori ni di bahagian kiri dia, okay, yang kereta ni di bahagian kanan dia, menyebabkan masing-masing menolak, mendekati antara satu sama lain. Sebab itu kereta dengan lori ni akan bertembung, ya, jika mereka tidak menjaga had laju masing-masing. Sebab itulah di highway boleh berlaku kemalangan disebabkan keadaan ketidakseimbangan had laju antara kenderaan yang ada di situ. Sama jugalah terutama motor, sebab tu motor tak digalakkan bergerak di highway, ya. Walaupun dia dah berada di bahagian tepi ni, di bahagian tepi, sebenarnya dia bukan laluan jalan dah, dia dah sebahagian tepi jalan sebenarnya. Okay. Biasanya motor dia akan bergerak belah tepi ni. Okay. Dia boleh juga berlaku aksiden sendirilah. Sebab apa? Sebab keadaan macam ni lah. Ya, apabila kenderaan laju lalu di sebelah motor, menyebabkan berlaku ruangan sempit antara motor dengan kereta, katalah kereta, menyebabkan bahagian tengah tu laju tinggi, tekanan rendah antara motor dengan kenderaan, maka berlaku tidak keseimbangan, ya, tekanan pada motor tu di side satu lagi adalah tinggi, menyebabkan motor ni dia boleh terperosok ke dalam kenderaan, ke dalam lori, ataupun dia boleh terperosok melanggar divider sebelah kiri dia. Semua tu boleh berlaku. Sebab ini dah banyak terjadi, ya. Bagaimana, ya, penunggang motosikal dia aksiden sendiri je, ya, dia langgar divider, dia terperosok dalam bawah lori, ya, disebabkan berlaku aliran udara yang tidak sama, ya, antara dia dengan kenderaan. Ya, apabila berlakunya aliran udara tinggi antara dia dengan kenderaan, menyebabkan berlaku tidak keseimbangan tekanan, so akan berlakulah kemalangan yang tidak dijangka, ya. So ini adalah bagaimana kita melihat prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian kita, ya. Itu sajalah daripada cikgu, ya. Terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap semoga video ini dapat membantu kefahaman para pelajar untuk tajuk, ya, 81 tekanan dalam bendalih yang melibatkan prinsip Bernoulli, ya. Dan jika kamu suka video ini, bolehlah kamu share dengan teman-teman dan kawan-kawan kamu di media sosial untuk dapat manfaat bersama. Dan jangan lupa, ya, tekanlah butang like, ya, subscribe dan notification sebagai tanda sokongan kamu kepada cikgu. Okey, itu saja daripada cikgu. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Everything changes.